Okay, so balik semula kepada kes-kes caveat tu, ada Sing Liang Express dengan Mekong Engineers. These are the two important cases yang you boleh rujuk dalam kes-kes yang untuk kalau you nak guna argument caveat ni, ataupun you perlu masukkan caveat ni. So ada orang argue, so you can read the cases lah. Okay, dalam kes Sing Liang Cases Express ni, so option pembelian tanah yang memberikan hak kepada responden untuk membeli tanah penjualan dalam tempoh tertentu merupakan kepentingan yang boleh dicaveatkan. So as I mentioned dah tadi just now, kalau ada kepentingan, you terus masukkan caveat untuk pastikan kepentingan klien you ataupun kepentingan you dijaga. Okey, Mekong Engineers pula kata mahkamah membenarkan caveat yang dimasukkan untuk melindungi pembeli yang hanya membayar deposit bagi melindungi haknya di bawah kontrak. Like I said tadi, kalau I bayar even a bit, 2%, 3%, berapa persen pun daripada harga jualan tanah tersebut, you ada kepentingan ke atas tanah tersebut, masuklah caveat. Okey, kalau you you terlupa untuk masukkan caveat, then it's your fault. Okay, itu adalah salah you yang you melepaskan hak you sebegitu sahaja. Okay, mahkamah menganggap bahawa selagi ada perjanjian yang sah, pembeli tanah berhak untuk mendapatkan caveat bagi melindungi kepentingan. So make sure kalau you bayar deposit sekalipun, ada agreement saying that you you bayar you bayar this much of amount of money, okay, yang menunjukkan you ada kepentingan ke atas tanah tersebut. Okay. Okay, what is the procedure? Okay, procedure ni semua you boleh tengok ada dalam Kanun Tanah Negara juga. Okay, you boleh tengok borang 19B. Borang 19B ni you boleh tengok dekat belakang. Kalau kalian lupa lah, dah lama tak tengok Kanun Tanah Negara ni, ada dekat belah belakang KDN tu borang-borang tu. So selak sampai borang 19B. Okay, so mesti kena ada alasan-alasan permohonan. Alright, permohonan you, kenapa you buat permohonan tu, ada alasan-alasan you. Kalau kata you buat permohonan tu sahaja-sahaja suka-suka untuk untuk sebab I dengki dengan orang tu, I nak letak caveat kat tanah dia, you doesn't work like that lah. Okay, jangan jadi pendengki sangat. Okay, so akan nyatakan mengikat keseluruhan tanah atau kepentingan tertentu. Ada orang yang dia tak nak pun seluruh tanah sebab dia beli a part of the tanah, so dia akan caveat dekat part tanah tu sahaja. Okay, kalau dia beli seluruh tanah, then only dia boleh caveat seluruh tanah. Macam I katalah, kalau dia ada hak milik jenis strata tu kan, so dia ada unit-unit dia je, so dia akan letak caveat kat atas unit dia sahaja, bukanlah kat atas master title tu. Okey, dan ada bayaran fee dan surat akuan berkanun. Okey, pendaftar akan terima masukkan caveat secepat mungkin selepas itu. Okey, pendaftar ni dia tak boleh malas. Dia tak bolehlah tunggu macam ada permohonan caveat, nantilah dulu, tunggulah sebulan ke 2 bulan ke, ataupun bila dah habis tempoh berkurung ke kan, bila ada tak mengurung ke, so baru nak masukkan caveat tu, tak boleh. Okay, it doesn't work like that for you pendaftar. You kena masukkan terus, pendaftar kena masukkan terus caveat tu secepat mungkin. Kalau kata hari ni you pergi pukul 4.30 lah, counter dah nak tutup kan, so bolehlah first thing in the morning. Okay, tak adalah you pergi pukul 8.30 pagi ni, okay, besok baru dia nak buat. Itu kalau dia banyak kerja, so maafkanlah dia manusia biasa. Okay, tapi apa-apa pun dia kena secepat mungkin selepas itu. Okay, endosan atas dokumen hak milik daftar mesti ada caveat persendirian dekat atas you punya IDT. Okay, atas dokumen hak milik you. Okay, dekat title you tu kena ada tulis caveat persendirian. Kalau you masukkan caveat, dekat title tu kena ada caveat persendirian untuk menunjukkan dah ada caveat. Okay, so orang tak boleh masukkan lagi caveat ke atas tanah tu selagi caveat tu tak di withdraw. Okay, so dia akan tulis bentuk sekatan, pemohon, tempoh dan nombor rujukan. Semua ada dekat dalam IDT tersebut. Okay, pendaftar akan sampaikan notis pemberitahuan atas borang 19A. Tadi isi pakai borang 19B. Pendaftar akan bagi notis berdasarkan borang 19A. Okay. Okay, what is the kesan? Kesan, impact kalau dah termasuknya caveat ke atas tanah tersebut, apakah kesan dia? Sekatan ke atas suruh niaga, memang akan ada sekatan. So, dia akan menyekat apa-apa pembelian atau penjualan tanah atau apa
apa-apa jenis urus niaga ke atas tanah tersebut. Okey, boleh buat di sebahagian tanah saja, as I told you tadi, dia boleh buat sama ada whole ataupun bahagian-bahagian tanah sahaja. Okey, menghalang urus niaga yang dimohon selepas tarikh kuat kuasa caveat. Okey, kalaulah kata you beli tanah hari ni, okay, you terus masukkan tanah hari ni, you kan perform. So, you masukkan terus caveat hari ni. So, pendaftar pun perform, pendaftar tu letak juga caveat hari ni. Okay, you keluar rumah lepas subuh lah beli tanah, kan, cepat, kan. So, bila tarikh kuat kuasa caveat tu hari ini, apa-apa urus niaga kata besok tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni kata macam, rasa macam aku pun berminat lah atas tanah ni. Tak apalah, aku letak caveat dulu. Macam tu pula dia punya pemikiran. So, dia pergi masukkan caveat pula lepas tarikh hari ini, maksudnya besok lah. Okay. Tapi tak boleh, tak boleh buat apa-apa. Once dah ada caveat dekat atas tanah tu, tercaveat lah semua urus niaga. Selepas itu, semua urus niaga tidak boleh dilakukan. Maksudnya, you kena tunggu dia withdraw dulu, then only you boleh lakukan urus niaga lain. Okay. How about penamatan, which is withdrawal lah. Kata dah puas lah, kata okay, dah boleh, I dah bayar, I dah sign MOT, okay, I withdraw. Ataupun I nak jual kepada orang lain, so I'm going to withdraw my kepentingan, caveat now. Darikan balik boleh digunakan borang 19C daripada Kanun Tanah Negara juga. Boleh lihat selak-selak. Kalau tak ada apa benda nak buat tu, selak lah KTN tu. Okay. Okay. So boleh tengok borang 19C how it look like. Okay. Pembatalan hanya oleh pendaftar oleh Seksyen 326. Seksyen 326 adalah pembatalan oleh pendaftar. Dan juga boleh juga pembatalan oleh mahkamah. Okey, ada certain cases yang memerlukan pembatalan oleh mahkamah. So, dia akan pergi mahkamah lah untuk batalkan. Okey, luput tarikh luput tarikh tu sampai tempoh 6 tahun dari tarikh berkuat kuasa. Okey, kalaulah kata orang tu masukkan caveat hari ini, okey, yang perform tadi tu dimasukkan hari ini. 6 tahun lepas tu dia buat tak tahu je daripada caveat tu, jadi dia akan caveat tu akan berjalan dari tempoh 6 tahun dan dia akan berhenti 6 tahun daripada tarikh hari ini. Okey. Kalau you nak teruskan you nak teruskan caveat tu, you boleh do so by filing a new caveat. Okey, macam dia renew your caveat. Okey? Okey. Tadi caveat persendirian caveat persendirian very clear, is between selalunya individu. Okey, this is caveat pendaftar. Okey, caveat pendaftar adalah caveat yang dimasukkan sendiri oleh pendaftar melalui kuasa budi bicara je. Pendaftar yang perform tadi tu, dia yang masukkan budi bicara pula. Dia yang masukkan caveat. Okey, dia akan masukkan caveat ni bila dia perlu dan mustahak sahaja. Okey, so dia menghalang penipuan dan juga fraud lah. Kan kita tadi terlalu banyak kes penipuan ni. So kalau pendaftar ni kata ada rasa macam, ada penipuan lah kat atas sana tu, biar saya masukkan caveat. Dia macam tu. So, dia ada hak untuk masukkan caveat. Dia melindungi kerajaan dan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak kurang upaya yang berada di luar negara. Okey, memastikan pembayaran cukai atau apa-apa tunggakan yang perlu dibayar kepada kerajaan persekutuan atau negeri. Kalau you ada tanah, you tak bayar cukai tanah, you tak bayar segala cukai lah kat atas tanah tu, so, pendaftar ni boleh masukkan caveat kat atas tanah tu. Selagi you tak bayar hutang-hutang you, selagi itulah caveat pendaftar tu ada dekat tanah tu. So, you tak boleh sesuka hati kata, ni tanah I nak jual kepada kawan baik I. So, boleh lah kan? Pendaftar apa hak you nak letak caveat pula? Macam tu. Bukannya you yang nak beli tanah I. Tak boleh Please ingat sampai mati pun pendaftar ni ada hak kalau ada keadaan-keadaan tertentu. Terutamanya kalau ada dia tunggakan cukai. Okey, boleh baca Temenggung Securities lawan Register of Title. Okey, macam mana prosedur dia? Pendaftar tak perlu tunggu permohonan daripada mana-mana pihak sebab I kata dia perform tadi kan. So, dia boleh terus masukkan je caveat dia. Okey, dia guna borang 19F dan juga notis borang 19A. Okey, kesan dia, kesan ke belakang retrospektif dengan syarat pendaftaran tersebut belum diluluskan. Okey, sebelum kuat kuasa tarikh caveat which is tarikh dia retrospektif. Okey, boleh halang pendaftaran. Okey, kalaulah kata dia dah pindah milik tanah tu
sebelum caveat pendaftar ni dimasukkan. Contoh, I beli tanah you. I beli tanah you. I tak tahu you ada hutang ke apa kan. Caveat pendaftar tak keluar lagi. Jadi kita ni dah selesai, dah sign MOT semua. Jadi itu boleh diteruskan. Okay. Walaupun tapi kalau kata dah lulus daripada pihak pendaftar, pihak pejabat tanah kata dah lulus MOT ni, dah transfer kepada I tanah tu, then only okay. Tapi kalau kata baru berniat nak jual ke tanah tu, then only pendaftar dah keluarkan caveat pendaftar, then cannot. Okay. Kena selesaikan hutang dulu baru boleh jual. Okay. How do we tamatkan caveat pendaftar? Dia ditamatkan oleh pendaftar sahaja. Kan tadi dia yang file in kan? So dia yang boleh tamatkan. Okay. Kemahuan sendiri pemohon pemunya tanah atau perintah mahkamah. Okay. So kemahuan sendiri maksudnya pendaftar tu yang rasa macam okay, you dah fulfill, boleh kita boleh tamatkan caveat ni sebab dia dah bayar hutang. So okay. Alright. Perintah mahkamah berdasarkan Seksyen 418, rayuan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh keputusan dibuat. Okey, you boleh tengok Seksyen 418 yang katakan kalau you ada nak cabar apa-apa keputusan pendaftar. So you boleh tengok Seksyen 418. Okey, tengok juga Case Development and Commercial Bank kata pemegang gadaian tak boleh mohon pendaftar untuk menamatkan caveat. Hanya boleh merayu sahaja ke atas perhakiman pendaftar untuk masukkan caveat dan bukannya perhakiman pendaftar enggan menamatkan caveat. Pening sikit lah kan. Tapi dia senang je. Dia macam ni. So you sebagai pemegang gadaian, pemilik tanah lah. Okay. Ataupun pemilik tanah, bank lah pemegang gadaian. Okay. Tak boleh mohon pendaftar tamatkan caveat. Dia tak boleh suruh withdraw. Dia boleh merayu je kepada court saying that janganlah masukkan caveat pendaftar tu. Macam tu. Okey, bukannya perhakiman pendaftar enggan menamatkan caveat. Okey, dia boleh, bank hanya boleh kata dekat mahkamah dia boleh merayu sahaja. Kata mahkamah tolonglah jangan masukkan caveat. Bukan perhakiman pendaftar enggan menamatkan caveat. Bukan kata okey, sekarang ni court dah keluar decision kata okey, pendaftar tak nak tarik balik caveat tu. Dia sebagai pemegang gadaian, bank tu tak boleh kata macam alah court kenapa pula tak boleh, kenapa pula tak nak withdraw. Boleh lah, janganlah teruskan caveat ni, withdraw lah. Dia tak boleh buat macam tu. Okey, dia hanya boleh merayu untuk memasukkan caveat. Maksudnya dia boleh merayu cakap pendaftar tolonglah janganlah masukkan caveat. Macam tu sahaja. Okey, tapi kalau dah ada kata dah masuk caveat tu, dia tak boleh terus pergi merayu kata saying that tolonglah tarik balik caveat tu. Okey. Okay, habis pemegang pendaftar. Very straightforward I think. Okay, so kita pergi ke caveat pemegang lien pula. Okay, I think you dah belajar pasal lien ni. Okay, so dia okay, nampak kan caveat pemegang lien ni. Okay, pemegang lien adalah orang yang menerima dokumen hak milik keluaran yang didepositkan oleh penghutang sebagai cagaran pinjaman. You boleh tengok Section 218 and 330. I think this one is very clear yang you bagi you punya IDT insecurity untuk mendapatkan apa-apa loan sementara you settlekan loan tu lah. Okey, prosedur dia sama. Daftar kepada borang 19D, diaku saksi, dilampirkan dengan dokumen hak milik keluaran dan pajakan pendua dan bayaran. All those supporting documents lah kena ada. Pendaftar buat catatan masa penerimaan, masukkan caveat dan hantar borang 19A. Jika ada sebarang caveat pendisendirian, caveat pendaftar, caveat amanah, perintah larangan ke apa, caveat pemegang lien ni tak dapat dimasukkan. So caveat pemegang lien ni is very very how do I say dia punya level kuat tu macam tak berapa lah kalau berbanding dengan caveat persendirian ataupun caveat pendaftar. Okey. Kesan dia sama dengan caveat persendirian. Pemegang lien tetap boleh masukkan caveat. Jika caveat tak dimasukkan, lien akan diiktiraf sebagai lien ikuti. Okey, boleh baca kes McIntyre Bank tu, kata pemegang lien yang tidak memasukkan caveat tetap dilindungi di bawah prinsip ikuti dengan syarat bahawa terdapat niat dan deposit dokumen hak milik keluaran. Yang ini boleh faham lebih lah dalam kelas Dr. JD dalam bila you belajar topik lien. Okey.
Penamatan okey ditarik balik oleh penggalian sama macam caveat lain-lain. Okey dibatalkan oleh pendaftar bila hutang telah dibayar sepenuhnya. Okey sebab lien pun ada hutang tapi bukan dengan bank, selalunya dengan orang perseorangan. So bila tanah dijual melalui perintah jualan juga tertamatlah you punya caveat persendiri. Caveat pemegang lien. Okey.